Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Barisan yang terkuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam di Jawi Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dan juga kesempatan pada pagi malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 11 Januari bersamaan dengan 27 Ramadan awal, dan hari ini kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab jenazah tuan. Apakah larangan berkaitan dengan bab jenazah ni? Yang tajuk hari ini berkaitan dengan larangan menutup kepala dan wajah jenazah orang yang sedang ihram. Siapa yang mati dalam ihram ni, Nabi larang kita tutup kepala dia, muka dia tuan-tuan. Itu yang Nabi larang. Sebab apa? Kita tengok lagi. Apakah sebab orang yang meninggal dalam ihram ni tak boleh tutup kepala dan muka tuan. Cuma tuan petang tadi apa tu PM kita pun dah umum ada PKP, macam nama tuan. Saya pun dari awal tu tahu lagi tak betul mana lah kan. Ada khas lah, ada pemulihan, ada sebagainya. Jadi nampak kata boleh kita pun kena juga, tapi yang paling minimal lah yang mana pemulihan. Jadi kita ni tak boleh rentas padan, kita duduk dalam Perlis ya tuan. Alhamdulillah lah, kita pergi main masjid Al-Kenduri pun masih boleh buat lagi lah, tapi masih dalam skala yang tengoklah dia punya SOP dia tuan. Kita tuan-tuan, tajuk ini berkaitan dengan apa Nabi larang kita tentang tutup muka ni, kepala ni tuan. Sebelum nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang ucapan ini boleh merubah rasa lautan. Apa perkataan kita tuan disebut dengan mulut ni penyebab ataupun menyebabkan laut yang mana masin tu berubah rasa lain. Yang masin ni menjadi pedas ke, masin menjadi manis ke, macam mana? Perkataan apakah yang sampai laut ni boleh berubah wajah? Kita tengok tuan. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa baik hubungannya kepada Allah SWT. Tapi buruk hubungannya kepada manusia, dia anggap seorang mukmin sejati. Tidak. Jadi cerita dia, kita Islam kita ni dia kena seimbang. Hablum minallah pun kena clear, hubungan dengan Allah, ibadah kita, puasa kita, zakat kita, haji kita kena clear dengan Allah. Dan dengan manusia pun kita kena clear. Kena bagi sempurna. Jadi tak boleh kita bias. Pulun dunia saja, akhirat tinggal. Akhirat saja, dunia tinggal. Dia kena ambil dua-dua. Sebab apa? Kita nak pergi akhirat, kena guna dunia ni untuk jabatan ke akhirat tuan. Banyak orang-orang yang baik solatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Jadi tengok balik. Berapa ramai orang kita ni bab semayang clear, puasa clear, kan? Ibadah-ibadah sunat semua orang rajin. Tapi bila lidah ni dia tak dijaga. Sebab apa? Dengan lidah ni badan binasa. Melayu pun sebut, kerana mulut badan binasa. Jadi hebat tak hebatnya lidah ni tuan-tuan. Maka sungguh riba yang kecil dalam pandangan mata manusia itu besar di hadapan Allah SWT. Okey, ribah ni tuan-tuan apa dia? Satu perkataan, satu sebutan kita pelecehkan orang, kita candek orang, kita peli orang, kita mengumpat orang, kita hina orang dengan mulut kita. Fitnah pula benda yang kita tak buat. Kita tak buat, orang kata kita buat. Itu fitnah. Tak betul. Dia tu buat tu, dia buat tu. Dan kan orang tu tak buat pun. Itu fitnah. Kalau ribah ni, memang orang tu buat. Orang tu memang jenis lagu tu. Memang sifat dia, kelemahan dia ataupun sebagainya. Dia memang panggil lagu tu. Tapi kita duk pi tabak lagi, duk pi channel lagi, duk pi sebut lagi, duk pi ngumpat lagi. Itu namanya ribah. Ribah ni satu benda kita, perkataan yang mana yang sangat besar dosa dia. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha
Maka tatkala mereka dalam kebersamaan pertama Safiyah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Safiyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyah pun pulang. Tatkala Safiyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyah. Satu hari Safiyah ni main rumah Nabi, Aisyah ada, kemudian mereka bersembang. Habis itu Safiyah balik. Kemudian bila balik Safiyah ni, Nabi sebut apa kelebihan Safiyah ni dekat Aisyah. Apa Aisyah kata tuan? Tatkala Safiyah radhiyallahu anha dipuji Rasulullah di depan Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu membakarnya, membuat dia mengucapkan suatu ucapan dalam bahasa isyarat. Jadi bila Nabi puji Safiyah ni, Aisyah rasa cemburu tuan dengan apa yang Nabi puji Safiyah tadi depan dia. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah, dia itu seperti ini." Jadi ya Rasulullah, cukuplah tu puji sebagainya. Safiyah ni seperti ini. Dia kata satu perkataan yang mana yang Nabi sebut di sini tuan. Maksudnya kata Aisyah, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyah itu pendek. Dia kata apa? Cukuplah Nabi puji melambung apa semua kan. Safiyah ni pendek. Dia kata pendek tuan. Kalau tengok balik pun memang Safiyah ni pendek pun dah. Tapi yang betul itu tuan, memang pendek tapi dia peli, dia marah tuan. Hang ni dah lah pendek, cakap banyak macam itulah. Kalau dah besar kita, hang ni dah lah ni, dia kutuk orang tu, memang panggil dia lagu tu. Tuan. Jadi Safiyah ni memang pendek pun. Tapi tak bolehlah kita peli orang sebut pendek, panjang ke apa ke, orang yang tak suka tak boleh sebut. Melainkan kalau tak tanya nak sebut ni menerangkan sesuatu. Contoh hari Sabtu depan Kenuri. Di mana? Taman Tembusu, Taman Jijawi tu. Rumah siapa ni? Rumah Pak Leh. Hari tu Sabtu tu Pak Leh ada 2 kenduri. Pak Leh mana? Pak Leh besar ke Pak Leh kecil? Contoh. Yang Pak Leh ni seorang besar sikit, seorang ni kecil. Oh, ni Pak Leh ni kecil-kecil. Ni rumah dia orang 3. Kalau Pak Leh besar, orang 1. Tu nak beritahu kat orang. Depa ni Pak Leh nama sama, seorang besar, seorang kecil. Lagu tu boleh. Ni dah, ni dah lah besar. Kan cakap banyak, pelupa pula. Jadi dia kutuk orang, kan? Jadi sebabkan perbuatan itu tuan, apa Nabi sebut tuan? Maka seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jika kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, sungguh kalimat ini akan mengubah rasa lautan. Nampak tuan, hebat tak hebat, besar tak besar, teruk tak teruknya. Perkataan tadi ni kalau buah dalam laut, laut pun tukar warna, tukar rasa. Laut warna kuat, rasa masin. Kalau kita sebut perkataan ribah ni, buah dalam laut, laut tadi masin pun bertukar rasa lain. Rasa pahit ke, rasa manis ke. Nampak tak? Sampai tahu tu. Hebat tak hebatnya dosa ataupun ancaman ataupun akibat bila kita mengata orang tuan. Sebelum mungkin yang kita mengata orang. Tak kira lah. Dulu ni kalau mengata ni kata perempuan saja. Dah, laki perempuan sama tuan. Laki cara laki, perempuan lagu perempuan. Tapi dia kata yang kita buat benda ni tuan. Menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah SWT. Maka menggibahnya, menyebutkan kejelekan tetangga kalau perkara kecil. Jadi jelek apa, kita kutuk dia, kita peli dia. Memang panggil dia lagu tu, tapi kita duk pi mengata dia, duk mengumpat dia, jangan tuan. Sebab apa? Kalau kita kata ke orang, nanti tuan, kita pun orang akan kata kita. Kita londeh orang, fitnah orang tu tuan, keluarkan apa tu aib orang, Allah akan keluarkan aib kita tuan. Itu kena berhati-hati tuan. Okey, ini tajuk minggu lepas kita ingat balik, iaitu larangan memandikan jenazah syahid dalam peperangan. Cerita dia, minggu depan kita tak perlu kita mandikan orang yang mati perang, kita simpan dia pakai pakaian perang tu. Dan kita tak perlu kita mandikan dia. Itu bagi orang yang mati syahid. Apa dalil dia? Sahih hadis Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi penerangan para syuhada yang gugur di peperangan Uhud, di perang apa? Tentera yang perang di Uhud ni yang meninggal. Janganlah memandikan jenazah mereka. Siapa meninggal di perang Uhud ni, jangan mandikan mereka. Sesungguhnya setiap luka atau darah akan mengeluarkan aroma kasturi pada hari kiamat. Luka-luka para mujahidin ni, peperangan ni, askar perang ni, apa dia? Kalau kita kat dunia ni, luka ni, kotak, darah, sebagainya. Tapi akhirat nanti, aroma dia, keluar darah tadi tu, lebih baik daripada harum kasturi. Minyak wangi paling mahal kat dunia ni,
lebih wangi lagi tuan daripada harum kasturi tuan. Dan beliau tidak mensolatkan mereka. Dua benda. Mandi pun tak, semayang pun tak. Jenazah apa? Mati syahid. Jadi mati syahid ni special. Pakai baju perang tu, baju itulah kita simpannya, kita ke bumi dia. Semayang pun tak perlu, apa tu, mandi pun kita tak perlu tuan. Sebab apa tuan? Ada kisah kedua ni. Ghasilul malaikah. Ada sahabat yang digelari Ghasilul malaikah, iaitu apa dia? Orang yang jasadnya dimandikan malaikat. Jadi tuan, malaikat tolong mandikan mereka ni. Siapa dia tuan? Beliau adalah sahabat Hanzalah bin Rahib radhiyallahu anhu. Dalam kisahnya yang cukup terkenal, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Hanzalah berangkat berjihad, mengikuti perang Uhud dalam kondisi junub. Dia pergi perang tu dia dalam keadaan mandi wajib, tak ada mandi lagi. Sebab dia pun baru berkahwin dengan isteri dia tuan kan. Bersama dengan isteri dia, orang panggil pergi perang, dia terus apa tu bersiap siaga pergi perang terus. Tak ada nak mandi wajib tuan. Kalau kita ni pakai dok tuan, baru kahwin pula kan. Bini pula kan baru kahwin, tak pergi mana ada umur tuan. Ya kan. Hanzalah ni bila orang panggil pergi perang, dia terus pergi perang tuan. Tapi cerita dia tak ada mandi wajib. Ketika jenazahnya dicari oleh para sahabat di medan Uhud, orang kenal lah dia ni Hanzalah man ni. Dia bercari-cari tak jumpa jenazah dia. Nabi SAW pun memberitahu jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Malaikat tolong mandikan dia. Sebab apa? Dia tak ada mandi junub tadi. Itu kisah dia. Apa tu Hanzalah ni yang mana Ghasilul malaikah. Bapa saudara Nabi pun apa tu Hamzah apa pun apa tu dimandikan apa tu Ghasilul malaikah. Ada dua kejadian tuan. Okey, kita pergi lagi tuan. Cara menghapus dosa dengan senyuman. Salah satu tuan-tuan, kita minta ampun kepada Allah. Tapi salah satu lain tuan, nak bagi kita hilang dosa ni, kita kena rajin senyum. Tuan, apakah dalil tentang orang yang rajin senyum ni tuan? Di antara ajaran yang diajarkan oleh Islam kepada kita kaum muslimin adalah untuk menampakkan senyuman ketika kita berjumpa dengan saudara kita lain. Nabi ajak apa? Kita jumpa kawan kita, adik-beradik kita, sahabat sandai, jiran tetangga, kena rajin senyum. Itu yang pertama kan. Menampakkan senyuman kita di hadapan teman kita, dan saudara-saudara kita muslim lainnya. Dan yang amat disayangkan adalah banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang merupakan adab yang satu ini atau bahkan meremehkannya. Yang kita ni ala senyum, tak ada apa pun, kita meremehkan, kita meninggalkan benda sunnah Nabi ajak kita tuan. Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, beliau pernah bersabda, jangan engkau pernah meremehkan sedikit pun dari amalan-amalan kebaikan, walau itu hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman di wajah kita. Jadi hadis Muslim, jumpa kawan kita, adik-beradik kita, sahabat handai ke, siapa dia pun jumpa senyum tuan. Itu yang Nabi suruh kita buat. Tapi tak ramai orang kita buat lagu ni. Kerana dipilih kasih. Orang kenal dia kenyih, orang tak kenal dia tak kenyih tuan. Bahkan tuan, dia baik hati, tapi muka tu payah senyum ni. Boleh kira lah dia senyum berkali pun. Semua orang lagu tu. Tak apa tuan, kalau boleh tuan, kita cuba latih untuk senyum ni. Sebab apa? Senyum itu penting tuan. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memperingatkan kita sekalian agar jangan pernah meremehkan senyuman meskipun itu sesuatu yang ringan. Karena apa? Karena senyuman adalah dapat menghasilkan pahala bagi pelakunya. Rupanya senyuman ni dia dapat hasil pahala. Kita kena semayang, puasa, zakat, haji, baru boleh pahala. Tapi salah satu dengan senyum pun dapat pahala. Apa dalil dia tuan? Sebab agama ni kalau sebut dapat pahala, apa main dalil? Allah kata dah, Nabi kata dah. Itu kita agama mesti ada dalil tentang ibadah ni. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Nampak? Senyuman kita ni di hadapan saudara kita ni sedekah. Tak ramai orang ada duit kan? Kalau kita kata kan, bayar ada duit baru sedekah, tak adil kan? Sebab apa? Tak ramai orang kita, masyarakat kita ni ada duit semua kan? Kalau ada duit kita bagi duit, harta kita peluk sedekah. Dia bagi orang yang tak ada duit tuan,
Jangan bimbang. Allah bagi kuasa lain pula. Dengan senyum pun boleh bagi sedekah. Dengan semayang duha pun boleh bagi sedekah untuk badan kita. Dengan apa lagi? Pi pekan, pi nak, pi kebun apa, pi pasar tani ke apa. Nampak makcik bawa barang banyak ni. Kita angkat barang dia, pi ke tempat kereta dia, kenderaan dia, pun dapat sedekah. Balik sekali lagi, masuk lorong wawasan ke, lorong mana belakang tu sebagainya. Ada pelepah nyok jatuh, kita angkat, pun sedekah kan. Nampak banyaknya sedekah terlibat. Tak perlu ada duit, tapi dengan ibadah amal soleh ni dapat sedekah. Senyum tuan, benda yang mudah tuan, pun sedekah untuk diri kita tuan. Dan senyuman yang tulus, senyuman yang ikhlas karena Allah, senyuman dari hati yang penuh cintaan yang bersih dari permusuhan, merupakan suatu hal yang besar, bukanlah sesuatu yang ringan. Oleh karena itu Al-Imam Mujahid, beliau rahimahullah pernah mengatakan, apabila seseorang berjumpa dengan temannya, saudaranya yang lainnya, kemudian dia menampakkan senyuman, menampakkan keceriaan di wajahnya, maka akan gugurlah dosa-dosa dari keduanya. Nampak? Bila kita buat senyuman ke orang, bagi gembira ke orang, dosa pun hilang pada diri kita tuan. Sebagaimana daun-daun dihempaskan oleh angin dari pepohonan. Kalau pokok tuan, dia banyak tuan, main angin kuat sikit, jatuh dan kering. Itulah dosa kita pun. Dosa banyak ni, dengan senyuman tadi, boleh hilang dosa-dosa tadi, jatuh berguguran ke bawah tuan. Itu tuan, itu tentang perumpamaan yang diberikan. Kemudian ada yang berkomentar, ini adalah perbuatan yang ringan, kok bisa ya berfadilah sebesar itu? Maka Imam Mujahid menjelaskan, seandainya saja engkau menginfakkan semua apa yang ada di bumi ini, semua harta, semua apa yang kita miliki dari dunia ini, maka tidak mungkin kita bisa menyatukan, saling membuat cinta di antara hati manusia. Abang kata tuan, kalau kita duit banyak, harta banyak pun, sedekahlah satu dunia ni pun tak boleh lawan lagi dengan kecintaan kita kepada manusia, dengan manusia, dengan Allah tuan. Sebab cinta ini menyebabkan apa? Dua negara pun tak bergaduh. Dengan cinta tuan, adik-beradik pun tak bergaduh. Apa lagi? Keluarga tak bergaduh, masyarakat tak bergaduh. Dengan kecintaan tuan. Jadi kembalilah tuan, kita amalkan budaya senyuman ini. Tanda kita kasih pada kawan kita, adik-beradik kita, tetangga kita dan masyarakat kita. Sebab apa? Nilai dia sangat besar. Maka senyuman yang datang dari cinta, dari hati yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang ringan. Bahkan ini adalah sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah paling cinta benda ni tuan. Jadi kita kena buat tuan. Karena apa? Karena senyuman bisa menghasilkan kegembiraan di hati saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu. Jadi benda yang Allah sayang, Allah suka, kita menggembira kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita, tetangga kita, masyarakat kita ni, kita menggembirakan orang. Dengan senyuman tuan, kita tengok muka dia pun, tak jadi marah. Nak marah dah tadi, nampak kenyai senyum, hilang marah kita. Duduk kalau gabut semok kepala ni, nampak muka dia, tenang hati kita. Contohnya, adik-adik ni, kita pun pening juga tengok muka dia, bukan boleh selesai masalah, tapi bila muka dia kenyai sebagainya, kita pun hilang tuan. Jadi senyuman ini penting tuan. Kalau sekupang pun nak ubah sikit bagi kenyai tuan, clear dah tuan. Tak payah kena modal pun tuan. Okey tuan, tajuk kita hari ni tuan, larangan menutup kepala dan wajah jenazah orang yang sedang ihram. Macam mana tajuk hari ni? Orang yang sedang ihram ni tak boleh tutup kepala atau wajah mereka tuan, bila mana mereka sedang berihram. Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim. Orang panggil muttafaqun alaih, dua sumber yang kuat. Bukhari yang atas sekali, kedua tu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, jika seseorang wukuf di Arafah, ketika seseorang wukuf di Arafah, satu hari itu seorang ni dia pergi Arafah, dia wukuf. Tiba-tiba dia jatuh dari untanya. Dia pergi buat umrah sebagainya, buat haji punya, dekat ihram tu, wukuf di Arafah tuan, tiba-tiba jatuh daripada unta dia. Kemudian patah lehernya. Jadi dia mati kan di tempat kejadian. Rasulullah SAW pun bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Siapa yang dibuat haji ni, dia wukuf di Arafah, tiba-tiba meninggal, apa kena buat? Kena mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kafanilah dia dengan 2 lembaran pakaian ihram dia. Tak perlu dia cari pakaian lain.
kain kapan lain sebagainya dah. Dia pakai ihram tu 2 helai tu atas bawah, ambil kain dua-dua tu kita kita kafankan dia, kan. Kemudian yang kedua ni, jangan diberikan wangi-wangian. Kalau kat Malaysia, kat tempat lain, meninggal saja orang, sunnahnya kita bagi wangian. Kita buah daun-daun ni sebagainya, bagi apa? Jenazah itu wangi. Tapi kalau dia dalam keadaan ihram, tak boleh kita bagi wangi dia. Sebab apa? Sebab dia ni kalau kita dengar beri ihram ni tak boleh berwangi, wangi-wangian. Sebab apa tu? Larangan kita berwangi-wangian ketika ihram. Dan Nabi sebut lagi, jangan ditutup kepalanya. Kepala ni jangan tutup. Kerana pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan mengucap talbiyah. Orang yang mati dalam ihram ni hari kiamat nanti di padang mahsyar nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dalam riwayat lain jangan ditutup wajah dan mukanya. Kalau lelaki biar kepala ni buka semua. Kalau perempuan rambut ni kepala ni tutup, muka ni dibiarkan terdedah. Sebab apa? Akhirat nanti mereka dalam keadaan bertalbiyah. Mana kata mereka menjalankan haji lagi, tuan-tuan. Sedang mengerjakan haji. Tu dia punya poin dia, tuan-tuan. Kita pergi, tuan-tuan, contoh. Talbiyah ni apa dia, tuan-tuan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ni yang apa tu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik sampai habis. Kita buat haji tu, ni lah ucapan kita sebut, tuan. Rupanya mereka yang mati dalam keadaan ihram nanti, mereka ni dalam keadaan berhaji. Bangkit kiamat nanti, mereka akan sebut labbaik Allahumma labbaik dalam keadaan ihram tu. Ustaz, mereka ni masuk syurga ke? Wallahualam, Nabi tak sebut pun syurga tak syurga. Tapi nampak kata mereka nanti akhirat dibangkit dalam keadaan berihram. Jadi nombor salah satu husnul khatimah lah, mati dalam keadaan baik. Itu iya. Syurga neraka itu hak Allah pula. Tapi ciri-cirinya ada, tuan. Okey, contoh ni bersamalah. Ni pun apa, tuan? Di Mina, tuan, orang buat haji juga. Kemah duyun, tuan. Mereka putih semua. Tu bawah apa? Terowong-terowong tu masuk sana. Satu dunia turun berjuta-juta orang, tuan. Jadi saat-saat ni, tuan, setahun lepas dah tak ada lah. Tahun ni pun harus dah, tuan. 2-3 tahun terdekat ni mungkin ibadah haji pun mungkin ditangguhkan lagi, kan. Sebab apa? Kita perlih pun, Malaysia pun tutup balik dah. Sebab tak stabil lagi, kan. Dan ni keadaan di mana di reporter ni di Mina, kan. Macam mana keadaan? Ni orang yang bayangkan kemah, kan. Kemah mana kemah mana. Kita pun sesat, kan. Tahun depan tu pun nak cari kasut. Pintu mana dah masuk tadi? Lupa dah. Kata tuan pergi buat haji, kan, umrah ni dan sebagainya, tu bayangkan berapa banyak juta, kan. Ni baru tahun sekian. Mereka kata pada mahsyar nanti umat daripada Nabi Adam nanti dibangkitkan sampai umat yang terakhir kiamat tengok. Kalau lah 2021 kiamat tengok lah. Kita tak tahu mungkin 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Sebab tu, kan, di pada mahsyar nanti ramai lambat kita nak dihisap. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia, tuan. Bayangkan, tuan. Okey, nampak, tuan. Tadi Nabi sebut tadi, siapa dah kena berihram tak boleh tutup kepalanya, tak boleh tutup muka dia. Saya pun cari dalam internet dah, Facebook saya ni, saya jumpa pasal apa muka depa ni, kepala dia biar. Kalau kita ni kafan ni, kepala kaki tutup habis. Rupanya depa ni dalam majlis keadaan berihram. Sebab tu jenazah depa ni kepala ditutup, kan. Kalau saya cari dia Google dalam internet, kan. Ni pun sama juga saya cari, kan. Okay, saya mandi, kan. Dia ada kenderaan di Mekah ni, dulu ni orang bawa tanggung, jenuh tanggung, kan. Kalau beratus-ratus berjuta orang pergi buat haji, meninggal hari itu berpuluh-puluh beratus-ratus kadang-kadang tu. Ni macam mana, tuan? Dia bawa troli ni. Tuan pasal, tuan? Saya tengok ni, yang awal kereta depan ni, dua-dua kepala ni terbuka. Gambar kedua ni, jenazah ada satu kepala nampak muka, rambut tak nampak. Satu lagi kelumbung habis. Macam mana faham? Kita faham kata yang depan ni, troli yang awal ni, dua-dua ni mesti kena berihram, lelaki. Sebab tu kepala dia nampak habis, rambut dia, muka dia semua. Yang kereta kedua ni nampak muka saja nampak, keliling dia tutup. Sebab apa? Dia ni ihram juga tapi perempuan, wanita. Yang sebelah ni lagi pula kelumbung habis. Pasal apa pula? Dia ni mungkin masih dalam keadaan dah habis ihram dah.
ataupun penduduk Mekah tu sendiri yang meninggal, tuan. Jadi kita nampak boleh beza. Kalau kita ada ilmu, tuan, oh ni mati ihram lelaki, ni ihram perempuan. Dua ni yang tengah ni orang kampung situ ke, orang di Mekah sendiri ke, ataupun orang yang buat haji juga tapi dah habis dah ihram. Jadi mereka ni dah dia akan simpan, dia akan dikafankan semuanya, tuan. Nampak? Bila berilmu kita boleh nampak apa dia. Sebab apa dia bunyi. Kan seperti itu, kan. Okey, makna dan faedah hadis. Seorang sahabat Nabi wukuf di Arafah pada hari haji wada dalam keadaan berihram dan naik unta. Lalu dia jatuh dari kenderaannya sehingga meninggal dunia. Okey, tadi ni dia pergi buat ihram, pakai ihram, dia wukuf di Arafah, naik unta, jatuh. Kepala patah tadi, meninggal dunia di tempat kejadian. Wajibnya memandikan jenazah dan hukumnya fardu kifayah. Alhamdulillah, kita mandikan jenazah tadi. Sebab apa? Sebab apa? Dia kalau mati syahid tak payah mandi. Kafan pun tak payah, mandi pun tak payah, terus simpan. Tapi jenazah yang lain ni perlu kita mandikan dia, perlukan kita kafankan dia. Yang ketiga pula, bolehnya orang yang sedang ihram mandi sebagaimana diriwayatkan daripada hadis Abu Ayyub tadi. Jadi orang yang ihram tadi boleh kita mandikan dia. Nampak tadi dia tadi. Yang ketiga. Yang keempat pula, menjaga kebersihan jenazah. Kerana itu mereka diperintahkan untuk memandikan dengan air dan debu darah. Jadi tuan, kita jaga kebersihan jenazah tadi, kita mandikan dia. Buh kapur baru sebagainya bagi bersih, tuan. Yang kelima, wajibnya mengkafani jenazah dan harus didahulukan daripada persoalan hutang, wasiat dan hak waris. Jadi kita kafankan dia, tuan. Jadi kalau apa tadi, pakai kain ihram dia. Kalau dia pakai lelaki tadi, lelaki dua pakaian itu, kita gunakan pakaian itu untuk kita kafan dia. Tak perlu kita ambil kain yang baru, kan. Yang keenam, haramnya menutup kepala jenazah lelaki yang sedang berihram dan menutup wajah untuk jenazah wanita. Orang lelaki kita biar terbuka rambut kepala ni, kita tutup bahagian kepala leher bau ni ke bawah. Itu, kan. Perempuan kepala ni rambut ditutup, muka kita biar. Bila mereka macam keadaan berihram, dua jenis ni. Yang ketujuh, dari sabda Rasulullah SAW ini yang akan dibangkitkan membaca talbiyah. Siapa tuan-tuan? Berdasarkan qiyas alawiyah bahawa hal ini menutup kepala bagi lelaki dan menutup muka bagi perempuan juga diharamkan bagi orang hidup yang sedang berihram. Atau pasal lagi, orang lelaki ni kalau berihram tak boleh tutup kepala ni. Kan? Sama juga kalau mati pun mereka tak tutup kepala mereka. Orang perempuan pun sama juga. Muka ni tak ditutup, tuan. Sebab tuan-tuan, sebab apa? Nanti akhirat nanti mereka dibangkit keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik sampai habis, tuan. Jadi mereka dalam keadaan haji. Jadi hukum haji tadi masih terikat sampai walaupun mereka mati pun masih terikat lagi. Sebab tu dia punya bila mati pun tak perlu tutup kepala ataupun muka mereka, tuan. Yang ke-8, haramnya memakai wangi-wangian. Kalau kena berihram pun tak boleh pakai minyak wangi. Jadi mati pun mereka kena berihram pun tak boleh kita buh minyak wangi kat mereka. Sebab apa? Sebab mereka terikat dengan larangan tadi, iaitu berihram baik masih hidup ataupun mati. Dua-dua ni tak boleh kita mewangikan mereka, kan. Yang ke-9, orang yang sedang berihram tidak dilarang memakai segala sesuatu yang bukan wangi-wangian, seperti daun bidara, berus gigi, sabun yang tidak wangi dan lainnya. Jadi kalau dia pakai sabun tu segala nak cuci kotak apa tak wangi, ya boleh. Kan? Berus gigi ke daun bidara ni, itu masih lagi ya, kan. Yang ke-10, dibolehkan mencukupkan kain kafan dengan satu kain di bawah dan satu kain di atas. Ini dapat diketahui bahawa mayat cukup dengan satu selimut, kerana satu kain diletak di bawah dan satu kain diletak di atas, syukur satu kain selimut. Kain ihram kita pun pakai selimut jugalah, tutup badan kita ni, buah atas, bumbung atas, pakai bawah. Sama, kan. Yang ke-11, keutamaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, bahawa amalnya tidak terputus sampai hari kiamat, iaitu ketika mati pun dibangkit dalam keadaan bertalbiyah tadi. Jadi hukum haji dia tu masih sampai ke hari kiamat. Jadi walaupun dia dah meninggal, dikira dia sedang berhaji, tuan. Barang siapa yang menuntut ilmu, berjihad atau yang lainnya dengan niat untuk menyempurnakan kemudian meninggal dunia, sebelum menyempurnakannya maka niatnya yang baik akan tercapai dan mengalir baginya pahala tersebut sampai hari kiamat.
Kalau kita niat nak mengaji, menuntut ilmu, berjihad sebenarnya kan, walaupun kita tak ada nak buat habis pun, dikira niat kita tu kan, hari kiamat pun sama tuan. Jadi pun samalah berhaji tadi, walaupun dia dah buat sekerat, tak ada habis pun haji, dikira dia dapat pahala haji tu tuan. Okey, pahala haji dan umrahnya ditulis hingga hari kiamat. Nampak tuan, apa beza dari sini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji sehingga hari kiamat. Barang siapa yang keluar untuk umrah lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umrah sehingga hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat. Hadis Abu Ya'la disahihkan Al-Albani dan Sahih At-Targhib. Teman-teman, kalau kita pergi buat haji, meninggal tuan, pahala haji itu dikira sampai hari kiamat. Tulis. Umrah pun sama. Jadi jihad pun sama tuan. Okey, jika meninggal dalam perjalanan dan belum melakukan ihram, maka tidak termasuk meninggal dalam keadaan ibadah haji. Jadi tuan faham macam mana ni? Jadi kalau tuan pergi buat haji, tiba-tiba tuan tak pakai ihram lagi, maka tiba-tiba tuan meninggal, tak dikira berhaji lagi. Contoh, tuan duduk di Malaysia, kita naik kapal terbang, turun di mana? Turun di Madinah dulu. Turun Madinah, tak perlu pakai ihram lagi. Sampai Madinah, naik bas contohnya, pergi ke Mekah, lalu Bir Ali. Bir Ali tu, baru tuan berhenti kat Masjid Bir Ali tu, tuan pergi mandi sunat apa semua, baru pakai ihram. Pakai ihram apa semua, sembahyang 2 rakaat sunat sebenarnya, naik bas balik, baru terus berjalan. Tiba-tiba dah pakai ihram tadi, naik bas sikit, lori mai langgar, kapal ke Kemelangan, mati semua haji dalam bas tu contohnya. Dikira haji tak? Ya, dikira haji. Sebab apa? Mereka dah pakai ihram. Dah naik ihram di Bir Ali tu, pergi depan sikit, accident, mati. Mereka ini macam mana? Kita kena kafankan mereka nanti, tak perlu tutup kepala, kelumbung. Sebab apa? Mereka dah keadaan berhaji. Sebab mereka dah niat pakai ihram tadi di Bir Ali. Kes kedua, tuan-tuan naik kapal terbang, sampai ke Madinah tadi, tunggu kapal terbang tu dah naik bas. Tak ada sampai Bir Ali, accident. Contohnya, meninggal. Apa jadi? Tuan-tuan nanti, jenazah tuan-tuan tu akan mandi di kafan, tutup kepala semua. Sebab apa? Tak ada berihram lagi. Itu beza dia. Dan bezanya pula, apa dia? Kalau kita pula, Istok Wan ni meninggal masa bila ni? Dia pakai ihram ke tak pakai ihram lagi? Oh, dia pakai ihram dah. Kita tak perlu upah haji dah kat dia. Sebab apa? Dia dah pakai ihram, dia dah berhaji dah. Walaupun tak ada buat apa lagi, merontak ke pi mana tak buat apa lagi, tapi dah pakai ihram tadi. Dia kira mula dah tuan. Ni Tok Wan meninggal bila ni? Dua atas kapal terbang. Baru landing saja pun kat Madinah tu, meninggal. Kalau lagu tu dia tak ada buat haji lagi. Kita kena upah haji pula dia tuan. Jadi faedah dia, rentetan daripada tadi tu, dia ada banyak benda yang ke belakang ni. Kalau meninggal dah pakai ihram sebagainya, haji dia dah dikira mula dah. Nak simpan dia pula berbeza dengan orang lain. Kena mandi kafan semua, kepala muka dia tak perlu tutup. Kalau lelaki, perempuan rambut tutup, muka saja biar. Itu beza dia. Ni dalil dia kan. Misalnya pesawatnya jatuh ketika perjalanan dari negaranya ke Saudi dan belum berihram. Ni kapal terbang, lari kan kapal terbang jadi pula Indonesia pun ni kan, terbabas sebenarnya, hilang. Jadi kukuh dia tu tak ada berihram lagi, maka tidak termasuk dalam bab meninggalkan haji dan umrah tadi. Saya tadi kita pun kena buat haji untuk dia. Sebab apa? Tak ada buat haji lagi, tak mula lagi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, jika kecelakaan ketika safar menuju haji sebelum ia keluar berihram, maka ia tidak terhitung haji. Tadi ni dah. Akan tetapi Allah akan membalas sesuai dengan niatnya. Bab Allah nak bagi rezeki dia haji, bab tadi dalil yang awal tadi, kalau niat pergi haji mati dapat dikira haji kan. Itu dalam bab lain pula. Itu hak Allah pula. Tapi dalam kita menguruskan jenazah tadi berbeza kan. Adapun jika sudah berihram, kemudian kecelakaannya misalnya kenderaan dia Kemelangan, maka termasuk dalam keadaan hadis tadi dia dapat hadis yang mana dia betul sedang berhaji kan. Itu beza dia tentang macam mana satu bab tu apa rentetan dia. Kita pula nak upah haji dak dia ni, haji ke dak lagi ke tak haji lagi ke, itu dia punya beza dia. Yang keempat,
jika meninggal ketika haji sudah berihram, maka tidak perlu diqadakan tahun depan oleh walinya. Sebut tadi dah, kalau dia dah pakai ihram tadi, berhaji meninggal, tak perlu kita qada, kita kena gantikan haji dah. Sebab apa? Dia dalam keadaan berhaji dah. Buktinya apa? Hari kiamat nanti pada mahsyar dibangkitkan dalam bertalbiyah tadi. Kerana hadis ini menunjukkan bahawa ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah hari kiamat. Dan ini menunjukkan ia sudah mencukupi hajinya. Walaupun tak ada yang sempurna habis, dikira dia sedang berhaji. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk diqadakan untuk meninggal, yang meninggal kerana statusnya ia sudah berhaji. Itu kesan dia kan. Bila kita meninggal, tak mana kita meninggal tu, ketika kita pakai ihram ke kan, sebelum pakai ihram ke, macam mana keadaan dia. Sebab itu dia membezakan apa dia punya rentetan cara urus dia kan. Orang nak upah haji ke macam mana, dia ada kesan-kesan dia tuan-tuan. Okey, ada tuan tanya tak untuk tajuk ni? Cerita tentang kalau jenazah kita di Malaysia ni tempat lain, meninggal saja kena mandi, kena kafan, gelumbung habis semua muka. Tu di selain pada orang buat ihram tadi. Kalau dia berihram, urusan dia tak perlu tutup muka dia. Lelaki kepala biar pun terbuka. Perempuan pula muka saja dibiarkan terdedah tadi. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Saya pergi sikit lagi cara membuat anak soleh. Macam mana kita ni? Kan kita ada anak tuan-tuan, macam mana nak didik anak kita ni jadi anak yang soleh? Macam mana tuan? Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita soleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata. Semua anak tuan, anak kita ni soleh, anak yang bahagia, anak yang boleh menjaga dirinya, selamat dia dunia akhirat, kita pun tumpang juga syafaat sebagainya. Semua anak itu. Anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insyaAllah akan mendapatkan keturunan yang saleh. Apa tip tuan? Nak anak soleh, apakah petua-petua jadikan anak kita pun soleh juga? Apa dia petua dia tuan? Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Mudah tuan. Nak anak soleh macam mana? Kita kena soleh dulu. Kalau kita pun tak soleh, kita pun tak semayang, anak suruh semayang, hei maghrib dah semayang, dan kita tengok TV lagi, dan kita duduk melahu lagi. Kacau tuan. Pergi semayang tu, kita pun mandi pun tak lagi pak tu, ngamuk tu. Nampak tuan? Kita kena soleh dulu. Kalau kita soleh, anak pun insya-Allah soleh. Kita jaga buatan kita, mulut kita jaga kan, sikap kita, perangai kita sebenarnya. Kalau kita soleh, insya-Allah anak pun soleh. Sebab apa? Cerminan kita ni anak kita. Kalau kita pun tak ketahuan Allah, tak ketahuan juih lagi, kacau tuan. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata. Kalau kita, mak kita kat rumah pun kita jangan ziarah, kita jangan tengok kan, cakap pun cengeng, maki ke apa ke tinggi suara. Anak kita tengok tuan. Ayah aku pun sembangan, Tok Wan pun lebih kurang kan, tengok sebagainya. Jadi dia akan menilai kita tuan. Dia akan buat macam mana kita buat pada mak ayah kita, bahkan lebih lagi tuan. Jadi kena tengok balik tuan. Di sini rahasia firman Allah. Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam diri Nabi itu nampak contoh tauladan yang baik. Nabi tuan-tuan, dia anak, dia suami, dia ayah, dia pemimpin negara, dia pemimpin dunia kan, dia pemimpin agama. Nabi, dia ketua perang, dia ketua negara, semua ada dalam Nabi. Contoh ada tuan, A sampai Z. Dia pun anak yatim tuan, pernah jadi anak yatim kan, pernah tak ada ayah tuan. Macam mana dia tuan? Dia mengembala kambing dan sebagainya, hubungan dengan masyarakat macam mana, Al-Amin dia dulu. Jadi semua tu contoh tauladan, kita boleh tiru Nabi A sampai Z. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik. Jadi kita ni baguslah, kita nak baik semuanya. Tapi cerita dia, perbetul dari kita dulu. Sebab tu ada dalil, kunu anfusakum wa alikum nara. Jaga diri kita dulu,
bawa keluarga kita daripada api neraka. Kalau kita tak jaga lagi, jauh lagi nak jaga anak, isteri kita, suami kita sebagainya daripada api neraka. Jadi Nabi kata, Allah kata, jaga kita dulu, ambil bak kita dulu, baru tengok kita, anak kita, keluarga kita. Masyarakat kita lah ni nampak anak orang, nampak keluarga orang, nampak orang lain. Kita tu tak nampak, anak kita tak nampak, isteri kita, suami kita tak nampak. Tu jaga tepikai orang. Kita jaga tu perlu juga ambil bak, tapi tak dia terlampau over. Anak orang dia tahu semua, tapi anak dia tak ambil bak pun. Jiran dia tahu habis semua, tapi diri keluarga dia tak clear, tuan. Kalau kita jaga masing-masing, kita jaga kita tuan-tuan, insya-Allah semua akan selesai. Sebab apa? Masing-masing pedak diri masing-masing, keluarga masing-masing, masyarakat itu kerja cantik, elok. Bila kita ambil cakna untuk semua tentang keluarga diri kita, tuan. Dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata, yang kita kena tengok balik lah. Cerita dia, nak jadi anak yang soleh, buat anak soleh ni, kita kena soleh dulu. Kita kena clear dulu. Itu jawapan dia. Saya berhenti dekat ni tuan-tuan, ada nak tanya apa-apa berkaitan dengan tajuk kita hari ni. Iaitu berkaitan dengan larangan memandikan jenazah. Betul, yang ni nota ni set. Tuan-tuan dapat ini tuan. Tuan-tuan tahu apa dah? Nanti syahid dalam perang. Ini saya rasa nota ni nota lama ni. Silap tajuk ni. Kita mahu tahu saya punya saya silap print kata tuan. Ni tajuk minggu lepas hanya. Tajuk hari ni tajuk lain. Itu kita kafan jenazah tadi yang mana tak boleh kita menutup kepala dan wajah. Ni cerita ni apa? Nota ni nota minggu depan kita mahu tuan. Sebab saya cek balik ni. Insya-Allah. Okey tuan, tajuk minggu depan tuan. Kita tengok tajuk minggu berkaitan dengan larangan wanita ihdath berkabung atas kematian. Orang perempuan ni boleh tak dia berkabung atas kematian? Macam mana? Berkabung ni kalau bahasa kita mungkin pelik sikit lah. Berkabung ni macam orang kafir dia berkabung ni. Cerita dia apa tu kita dalam keadaan aidah tu. Aidah 40 hari macam mana, laki pula macam mana, perempuan ni kena berkabung, abang dia meninggal, berapa hari Islam bagi kan. Sebagainya kita sentuh nanti dalam minggu depan tuan. Kenapa saya mau tidur insya-Allah nah. Jumpa minggu depan. Ada tuan tanya apa untuk hari ni? Terang nah. Saya mau tidur insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.